Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum saya nak mula, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Badrul Hisham bin Muhammad Zain, seorang PRS di AADK Daerah Kuantan di bawah unit rawatan dan pemulihan AADK Daerah Kuantan. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit cara ataupun di dalam tajuk terapi kendiri. Okey, apa itu terapi kendiri? Terapi kendiri ialah satu alat kepulihan atau recovery tool yang paling relevan dan efektif di dalam situasi kecemasan yang tidak membenarkan klien berurusan secara langsung atau contactless dengan kaunselor atau pegawai pemulihan. Ia juga sesuai digunakan apabila yakni klien teknik ni boleh digunakan pakai oleh sesiapa saja sebenarnya, tapi kita lebih fokus kepada recovery person. Waimah recovery person ni, saya sendiri pun recovery person yang mana banyak mempraktikkan teknik-teknik yang terdapat dalam terapi kendiri ni. Okey, yang pertama yang dikata tadi, klien tu tidak mempunyai masa, yakni masa mana klien tu terlampau sibuk melakukan aktiviti harian lah, macam bekerja dan sebagainya lah. Yang kedua, mempunyai komitmen keluarga dan kerja yang penting. Sekali lagi diulang tentang kerja, kan? Itulah demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tapi itulah, kita ambil sedikit masa untuk kita mempraktikkan tips yang saya bagi nantilah. Okey, yang ketiganya, tidak dibenarkan keluar. Macam sekarang lah ni, musim PKP ni, PKPB yang akan datang ni, kalau di Pahang ni bermula pada minggu depan insya-Allah PKPB. Jadi kita boleh mempraktikkannya secara sendirian di rumah. Kalau kita faham dengan ayat kendiri tu tadi, kendiri tu maksudnya kita buat sendiri, di mana saja bila kita perlukan. Yang terakhir dia tulis di sini, memerlukan kaunselor yang tidak diketahui animus. Kita sendiri boleh jadi, kita sendiri ataupun klien tu sendiri boleh bertindak sebagai seorang kaunselor untuk menenangkan diri dia, terapi kepada dirinya sendiri. Okey, itu yang dikatakan dengan terapi kendiri. Sebelum saya nak mula lagi kepada sesi yang seterusnya, saya nak berkongsi tips dalam tajuk yang pertama ni. Di musim COVID ni, saya minta sesiapa saja yang di luar tu tolong jaga jarak, pastikan tangan sentiasa disanitize, dan tidak keluar merata-rata jika tidak perlukan ke mana-mana, kan? Maksud saya janganlah merayau-rayau ke atau apa sajalah, kan? Buat kerja yang penting je. Mandi, sentiasa mandi bila balik daripada sesuatu tempat, sebelum jumpa dengan keluarga, bersihkan diri. Okey. Jadi saya terus pergi kepada tips yang dibagi. Dia ada kit yang pertama. Tajuk dia 5 tips mudah. Senang je untuk kita praktikan di rumah. Apa saja isu atau masalah yang dihadapi oleh anda, yakni klien, semasa dalam proses kepulihan atau melakukan sesuatu perubahan, anda boleh gunakan 5 teknik dan reaksi cepat berikut yang boleh dilakukan sebagai satu kaedah terapi kendiri. Iaitu, dia bagi 5 tips kat sini. Tips yang pertama, saya nak kongsi di sini, teknik stop atau istighfar. Teknik ni digunakan untuk membiaskan pemikiran kita daripada negatif kepada yang positif. Biasalah, orang yang menagih ni ataupun sesiapa saja, bila dia start menagih ni, dia akan dapat satu saka. Bila suara saka tu berbisik-bisik kepadanya, kan, ambil barang ke ataupun, yalah, nak saka ni datang masa kita dalam mengalami simptom withdrawal. Withdrawal ni maksudnya bateri tu nak habis lah, masa tu lah datangnya benda ni. Jadi kita nak membiaskan pemikiran kita. Waimah orang dalam recovery yang lama pun ada juga pemikiran yang negatif ni datang juga untuk menghasut jelah saka tu tadilah. Okey, cepat-cepat kita katakan stop secara tegas kepada diri kita sendiri, atau istighfar sebaiknya. Maksud stop di sini, kalau di pusat masa saya belajar dulu, dia ada teknik stopping. Kita guna pelbagai cara untuk membiaskan pemikiran kita ni lah. Maksud saya tadi itulah, macam yang saya kata tadi, daripada tiba-tiba datang bisikan-bisikan negatif kepada diri kita, kan? Sebab apa? Bila kita mengalami simptom withdrawal ni, dia bertindak, simptom withdrawal ni menguasai diri kita ni.
daripada segi emosinya, daripada segi fizikalnya, kan? Kita dalam keadaan resah, kita dalam keadaan gelisah, buat ni tak kena, buat tu tak kena. Di masa yang sama, tekanan daripada mental ni pula mengingatkan kita kepada barang. Kita selalu ingat, bila ada barang kita akan jadi normal. Sebenarnya itu biasa. Proses recovery, dalam proses recovery itu biasa. Dan kita hendaklah terus istiqamah. Sebab masa tu dadah bukan jalan penyelesaian. Kalau kita nak pulih, satu banyak, beribu tak cukup. Jadi kita katakan pada diri kita cepat-cepat, dan kita katakan stop. Stop. Kita biaskan pemikiran kita. Kita tarik nafas secara perlahan, tahan. Nanti saya ajar teknik tu ya, untuk membiaskan pemikiran. Okey, yang kedua dia kata bernafas dengan sepenuhnya, iaitu tarik nafas dalam-dalam menggunakan hidung dan hembus perlahan-lahan dengan mulut. Teknik dia, tarik nafas dengan hidung, kita hembus dengan mulut, perlahan-lahan. Jangan itu tak kena tu, kan? Dia kena tarik nafas ikut hidung dan hembus perlahan-lahan melalui mulut. Kendurkan bahu dan luruskan tangan anda. Release badan kita ni biar relax. Kira secara perlahan angka 5 hingga 1 secara mengundur. Dalam kaedah kita tarik nafas tu, kita kendurkan bahu kita, kita luruskan tangan dalam keadaan yang kita selesa. Dalam keadaan yang kita selesa, lepas tu kita kira 5, 4, 3, 2, 1. Rehat kejap. Tarik nafas balik. Kita ulang sampai kita rasa kita betul-betul relax dan pemikiran negatif tadi tu dah hilang. Ini tips yang pertama. Daripada segi teknik stop atau istighfar. Di masa yang sama, sebagai seorang Muslim yang baik, kita cuba ni kita cuba beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam masa kita buat proses yang kita lalui tadi, kita ikrar di mulut tadi 5, 4, 3, 2, 1. Tapi di tasdik dalam hati, kita beristighfar. Di masa yang sama kita beristighfar ya. InsyaAllah teruskan apa yang anda sedang lakukan sebelum ini. Jika boleh, teruskan sampailah pemikiran negatif tadi itu hilang. Ingat, kita di sini, kita kena bezakan kehendak dengan keperluan. Dadah ni bukannya keperluan dalam hidup, tapi kehendak. Kehendak yang membuat kita jadi seorang penagih dadah. Dulu masa mula-mula kena dadah, kita rasa kita mampu mengawalnya. Akhirnya dadah tu mengawal kita. Jadi kehendak-kehendak yang macam ni kita naklah jauhkan atau kita buangkan. Jangki pride kita tu dalam diri kita kena buang. Tak apa, isap dadah ni tak apa. Itu salah. Pemikiran yang sangat salah. Itu semuanya hawa nafsu. Nafsu ni bukan saja perlu dikawal sebenarnya, tapi perlu dididik. Perlu dididik. Ini kaedah dia lah, teknik yang pertama ni. InsyaAllah kita cuba buat. Kita cuba buat. Yang kedua, terus saya masukkan tips yang kedua dalam 5 tip mudah ni. Tajuk yang dibagi di sini, tajuk besar dia relaksasi. Okey, apa itu relaksasi? Teknik ini bertujuan membantu anda mengawal pengawasan dan menenangkan diri apabila berhadapan isu atau masalah. Ikut langkah-langkah berikut. Okey, yang pertama, ambil kerusi, duduk dengan selesa. Macam saya buat sekarang ni. Kerusi dan duduk dengan selesa. Letakkan kaki anda secara mendatar di atas lantai. Maksudnya kaki kita tu kita taruh sama di atas lantai dalam keadaan kita relax. Okey. Yang ni kita boleh praktik di rumah ni, di mana saja. Yang kedua, jatuhkan bahu dan buka dada. Jatuhkan bahu dan buka dada. Ikut seselesa kita, luruskan belakang, tegakkan badan, longgarkan pakaian di bahagian perut bagi memberi keselesaan. Tarik nafas menggunakan hidung sekali lagi, bukannya mulut. Tarik nafas dengan kiraan 2, tahan sekejap, hembuskan semula, dan kemudian hembuskan dengan mulut dalam kiraan 4. Hembusan perlu secara perlahan dan tenang. Okey? Dia kata tarik nafas kiraan 2 melalui hidung.
Tahan sekejap dan hembus dengan mulut kira 4. 1, 2, 3, 4. Hembusan perlu secara perlahan dan tenang. Okey. Ulang langkah di atas banyak 2 kali, kemudian rehat. Set yang pertama. Kalau kita rasa lagi, kita buat set yang seterusnya lah. Benda ni perlulah dalam tu untuk kita mengatasi. Okey, daripada segi mental ni pula, kalau kita dalam keadaan marah, kalau kita sebagai seorang Muslim ni, kalau kita marah, kalau kita masa kita berdiri, kita duduk. Kita aman benda ni Masih duduk pun kita masih lagi dalam keadaan marah, kita cuba baring. Okey, kalau masih lagi dalam keadaan marah, sebaik-baiknya kita bangun dan terus mandi. Kalau kita berada di tempat yang sesuai lah, contohnya kita berada di rumah ataupun di mana saja yang masih sesuai lah, untuk membolehkan kita mandi, kita cuba yang tu. Lain yang ni Boleh? Saya rasa anda mampu melakukannya seperti mana orang-orang yang terdahulu lah. Mentor-mentor saya pun banyak mengamalkan tip-tip begini Saya juga pun mengamal jugalah tip-tip ni. Itulah, bukan senang nak senang lah, bukan susah nak susah. Kita cuba set dalam pemikiran kita yang mengatakan, aku mampu pulih, aku mampu berubah kalau aku nak berubah. Dalam proses recovery ni memang banyak cabaran, dan cabaran ni kita perlu hadapi. Dan ni dia dah bagi tips mudah, yang 5 tips mudah ni kita sama-sama amalkan. Okey, tips yang ketiga seterusnya, dia kata kat sini, tulis. Anda boleh lakukan langkah-langkah berikut apabila berhadapan isu atau masalah. Yang pertama, sediakan buku atau kertas dan pen. Kita tulis semua perkara yang merisaukan kita dalam kertas tu. Yalah, kita manusia, kadang-kadang kita nak berkongsi dengan orang, masalah kita ni tak terkeluar je ke. Tapi kita cuba curahkan permasalahan kita tu di atas sekeping kertas. Tulislah sebanyak mana masalah yang kita rasa kita ada sekarang. Kita tulis. Kemudian kita pilih 3 atau 2 perkara yang boleh kita kendalikan. Okey, bila kita dah dapat contoh, masalah pertama, pendapatan. Kedua, keluarga. Ketiga, masyarakat. Okey, kita ada 3 je masalahnya. Contoh yang saya bagi kita pilih 2 yang mana perlu kita selesaikan dahulu. Contohnya, keluarga. Okey, kita rangka plan tindakan mudah bagi setiap satu. Kita rangka, okey, kita dah pilih keluarga tadi, kita rangka plan tindakan yang paling mudah, macam mana kita nak selesaikan permasalahan kita dengan keluarga. Okey, sekiranya kita tak mampu melakukannya secara bersorangan, kita boleh putuskan siapa saja yang untuk membantu kita dalam penyelesaian masalah tu tadi. Kalau kita perlu dapatkan khidmat nasihat daripada pakcik kita ke, sepupu kita ke, untuk menyelesaikan masalah kita dengan keluarga tu tadi, kita dapatkan. Dapatkan. Lepas tu, yang terakhir, lakukan 3 perkara tadi satu demi persatu. Okey, kita maksud dia di sini, daripada permasalahan yang kita tulis tadi, kita dapatkan plan tindakan dan kita lakukannya secara satu persatu. Manusia ni tak boleh selesaikan masalah dia 10 masalah dalam masa 1 hari. Untuk menyelesaikan masalah, dia ambil masa juga Untuk selesaikan satu masalah, dia kena ambil masa. Jadi yang pentingnya kita senaraikan supaya kita tahu apa permasalahan yang kita ada untuk kita selesaikan. Kita dulu lari daripada masalah, tapi dalam proses recovery ni kita kena selesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kita tak boleh lari dah. Kita tak boleh lari. Wa imma orang normal sekalipun, bila celik mata pun, hidup memang ada masalah dan cabaran, dan mereka tak pernah lari. Kita cubalah, kita cuba jadi orang yang normal balik. Kita dapatkan jati diri kita sebagai seorang manusia. Kita fikir balik macam mana kita dulu sebelum kita kedah dadah. Mungkin kita seorang ayah yang baik, kita seorang suami yang baik, kita seorang abang yang baik atau adik yang baik. Mungkin seorang aktivitis masyarakat yang baik masa kita sebelum kita terlibat dengan dadah. Tapi disebabkan dadah, kita jadi orang yang zero. So, dalam recovery proses, yang mana kita nak dapatkan balik jati diri kita ni, kita kena berusaha. Kena melawan. Biar mati melawan, jangan mati tak melawan. Ni dia. Ini yang saya pegang, kata-kata daripada PRS yang lama dululah.
Okey, itu dia teknik tips yang ketiga tadi. Tulis. Yang pertama tadi kita ulang balik. Satu, teknik stop dan istighfar. Dua, relaksasi. Ketiga, tips yang ketiga, tulis. Okey, terus kita masuk tip yang keempat, fokus. Okey, melalui teknik ini anda perlu mempunyai pilihan aktiviti yang perlu dilakukan untuk membantu anda fokus kepada aktiviti yang boleh membantu anda melupakan atau alih perhatian terhadap kebimbangan atau tekanan atau mana-mana isu atau masalah yang mengganggu anda. Contoh aktiviti ialah kita kena fokus. Pertamanya, kalau dulu kita tak bersukan, kita cari aktiviti sukan yang mampu membuat kita fokus untuk melupakan segala pemikiran-pemikiran yang negatif tu. Dulu masa kita menagih, kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa atau suami. Kita cuba fokus, kita buat aktiviti yang boleh kita merapatkan silaturahim kita bersama keluarga balik, kan? Kalau yang bujang, boleh pilih aktiviti yang sihat seperti mendengar muzik, memancing. Ialah apa saja aktiviti riadah yang mampu memulihkan kita lah. Sebab apa? Dalam proses recovery ni, bila kita berpeluh, toksin-toksin dalam badan tu lagi cepat keluar. Lagi cepat dia keluar daripada badan kita. Tindak balas kimia dalam badan tu, dia akan jadi toksin. Bila jadi toksin, dia akan, cara nak mengeluarkannya, cara paling cepat ialah dengan berpeluh. Sebab tu kita perlu bersukan. Ya, kita fokus dalam apa yang kita buat. Okey, kita kena fokus. Dan sebelumnya, ni tips yang saya nak kongsi sikit lah. Untuk bila kita dah fokus, kita kena istiqamah dalam apa yang kita buat. Mungkin hari pertama kita buat bersukan, orang kata, alah ini wayang je ke, kan? Tak, kita tinggalkan tu apa orang cakap. Kita buat kepulihan ni, recovery yang paling penting untuk diri kita dulu. Kita sayang diri kita, insya-Allah orang akan sayang kita. Kita buat. Bila kita dah fokus, ataupun tak ada benda kita nak fokus, kita fokus satu benda. Yang ni saya selalu amal. Sedekah. Kelebihan sedekah ni banyak. Kelebihan sedekah ni banyak. InsyaAllah, daripada sedekah, pintu rezeki kita akan terbuka. Daripada sedekah, kita akan dapat doa daripada orang. Daripada sedekah, kita akan dapat rahmat Allah. Yang ni yang kita cari. Daripada sedekah juga kita dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini benda yang wa'imah kita sedekah sikit, tapi kita fokus untuk melakukannya. Ialah istiqamah. Fokus dan istiqamah. Bila kita pergi ke masjid atau ke mana saja, kita nampak orang susah, kita tak ada duit, tapi kita ada RM1, kita rasa kita mampu sedekah 5%, tak apa, kita sedekah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, setiap rezeki yang kita ada rezeki orang lain juga. Jadi itu dalam tip yang keempat, maksud dia fokus. Seterusnya kita pergi tip yang terakhir pada hari ini. Dalam kit terapi kendiri, tajuk pertama ni iaitu solat sunat. Okey, bagi yang non-Muslim boleh buat cara dia lah. Kepada yang Muslim, kepada yang non-Muslim. Kepada yang Muslim, saya nak fokus kat sini. Solat merupakan aktiviti penting yang boleh dilakukan bagi mendidik jiwa ke arah kebaikan dan menjauhi kejahatan, memberi kepuasan hati dan fikiran, membuang perasaan gelisah, melembutkan hati, memadam api kemarahan dan menanam sifat kemaafan. Ini kerana aktiviti solat merendahkan diri kita sebagai hamba kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengharapkan pertolongan daripadanya. Melalui bacaan ayat suci Al-Quran, doa, zikir, tasbih, takbir dan tahmid dalam solat. Jadi dia kata kat sini solat sunat. Tapi sebelum datang sunat, mesti ada yang wajib. Kalau kita sebagai Muslim ni, kita wajib solat. Sehebat mana manusia tu pun, kalau dia tak mampu untuk solat subuh, dia kena check lah diri dia. Dia kena check. Bukan saya kata saya nak tunjuk baik, tapi saya nak belajar jadi baik. Dan proses dalam recovery ni bukan setakat kita berhenti sak dadah je. Kita kena berubah 360 darjah.
Kalau dulu kita sering abaikan tanggungjawab kita kepada manusia dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokus balik, kita buat benda yang macam orang normal buat. Kan? Tak tahu kita belajar. Dapatkan bantuan kita daripada, bantuan kita nak belajar daripada guru-guru agama yang ada di kampung dan berhampiran dengan kita lah. Kalau perlu kita belajar dengan adik-beradik kita yang mana dia orang tahu, kita belajar. Kan? Teknik solat ni memang penting lah. Kita kena berubah diri kita lah. Kan? Ubah diri kita kepada yang lebih baik. Dalam proses recovery ni, dia perlukan dua perkara untuk terus istiqamah dalam proses recovery. Yang pertamanya daripada segi fizikalnya, mental. Mental ni ada dua, mental berfikiran secara sihat dan pemikiran secara kerohaniannya. Kita kena isi balik jati diri kita. Bila dalaman kita kuat, insya-Allah yang luar kita pun kuat. Saya nak bercerita sikitlah tentang apa yang berlaku sebenarnya masa saya menjalani proses recovery ni. Sebelum ni, masa saya terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, memang saya tak solat lah. Kan? Dia berlanjutan lama jugalah, sampai saya lupa macam mana saya nak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu. Tapi bila saya menjalani proses recovery, saya nampak ada dua perkara yang boleh mengubah lah. Pertamanya, selain daripada pelajaran pendidikan psikososial yang saya belajar, kerohanian ni amat penting lah dalam jati diri saya untuk membentuk macam mana saya sekarang. Kan? Jadi tips ni saya harap semua buat lah. Kita buat kerana bukan kita nak tunjuk baik kita baik, tapi kita nak belajar jadi baik. Ni saya ulang sekali lagi ni. Dalam proses recovery ni, apa pun permasalahan kita kena simpan dalam hati, kena ingat dalam kepala otak ni sampai kita mati. Yang kita nak melalui proses recovery ni sampai kita mati. Okey. Dalam solat tu juga kita jangan lupa, habis je solat, kita minta dengan Allah Ta'ala, doa dengan Allah Ta'ala, kita mohon doa selain kita mohon keampunan, kita mohon murah rezeki, kita mohon kesejahteraan kepada ibu bapa kita tu semua. Kan? Kita jangan lupa kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, Kau peliharalah kepulihan aku ini sehingga aku mati, ya Allah. Minta. Sebab sakit ni datang daripada Allah dan kembali pun kepada Allah. Begitu jugalah dengan diri kita. Kita kena minta. Kalau kita tak minta, yalah, payahlah kan. Dan kita jangan sombonglah dengan Allah Ta'ala ni. Allah selalu beri kita yang terbaik. Allah tak duga manusia dia kalau dia rasa kita tak mampu untuk mengatasinya. Ini cabaran dalam hidup. Tak semua orang ada pengalaman yang macam kita lalui. Tak semua orang. Yalah, kita pun sama jugalah. Kita pun kadang-kadang kita menghadapi cabaran yang masa kita penagihan tu dalam recovery ni pun kita buat seorang-seorang kan, tanpa sokongan keluarga. Tapi tak apa, kita buat untuk diri kita, ahli keluarga. Apa pun cabarannya dalam kepulihan ni, bak kata almarhum Buya Hamka lah, biar kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Kita dah dapat haluan yang sebetul-betulnya. Apa pun cabarannya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tu. Apa pun cabaran dia, kita kena istiqamah untuk teruskan perjalanan tu. Jadi kan, itu saja rasa saya.